pengetahuan hari ni akhir dah lah. Sebelum puasa ni, biasa lepas puasa tu 2 minggu lah. Lepas tu kalau bahasa demo nak lagi kena telefon lah, demo nak lagi demo. Kalau senyap tu kira amu kira tak sih dah lah. Tak sih ke amu boleh relax lah gitu je lah. Ni mari ni kerana demo nak, insya-Allah lah gitu je lah. Jadi malam ni kita hanya baca Durun Nafis dah. Kita baca Durun Nafis muka surat 12. Saya tak baca lah, benda tu pasal dia tak baca. Muka surat 12, 2 baris daripada bawah. Dan lagi pula dia kata serupa yang demikian itu pada i'tikad kita, ya, selama lagi sampai kepada makam muqafahah. Muqafahah itu makna berhadapan, dan musyahadah iaitu pandangan mata hati. Jadi dalam kita duduk renung, duduk ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang mari tu rupa macam-macam. Maka selagi mana tu rupa tu kita kena tolak. Sebab Allah ni tidak serupa dengan segala yang terupa dan segala yang baharu. Ya? Tetapi kita kena tengok, kena renung kepada nama-nama dia, kemudian kerja dia, sebab segala makhluk ni berlaku ni atas kerja dia berlaku. Serupalah Tok Dalai dia buat kerja kepada wayang-wayang kulit itu dia berlaku. Akak bukit ke, wayang walu, wayang hanume, Raja Selama, dia berlaku kerja dia juga. Begitulah kita tak faham Tuhan ni dia berlaku, kerja dia berlaku yang boleh terjadi. Dan kita pandai kepada sifat-sifat dia, kalau kita mengaji tu, kita pandai je lah kepada sifat 20 tu. Tapi kita ingat sifat Tuhan ni bukan 20, banyak lagi sifat-sifat Tuhan ni, tetapi ulama kita mempermudahkan kita dengan susun jadi 20 je. Tu pun tak ingat-ingat juga. Adapun jikalau sudah sampai kepada makam muqafahah dan musyahadah, maka tiada dilihat di sana sifat ini lain daripada taufik. Jadi kalau kita sapa kepada makam muqafahah berhadapan dan musyahadah pandangan mata hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak ada dah duk nampak selain pada Allah. Duk nampak Tuhan tak ada dalam 3 tak adalah. Duk nampak nama-nama dia, duk nampak apa dia, duk nampak sifat dia. Kerana 3 ni hanya nyata pada diri Tuhan ataupun zat. Nama ni bergelar bagi zat dia. Apa ni kerja zat tu. Sifat ni adalah hal bagi zat tu. Jadi maknanya ketiga-tiga tu menunjukkan diri zat. Mana kalau PHS itu insya-Allah maka bolehlah seseorang tu Tuhan buka dalam mengenal Allah. Lagu tu. Dimisalkan seperti seorang yang dijari ke dicari gitu. Dijawi. Orang yang dijawi, orang dia tanah Melayu ni lah. Tanah kekuasaan Melayu ni, Malaysia, Indonesia ni.
dikhabarkan oleh seorang akan dia akan sifat Hajarul Aswad. Supalah kita orang Jawi ni pergi Mekah, tengok Hajarul Aswad. Apabila tengok Hajarul Aswad itu, seperti yang disifatkan oleh orang yang pada akal. Tetapi sebelum ia melihatkan dia, sebab ada berdiri hitam itu kepadanya. Jadi kita duduk Jawi ni, kita duduk dengar kata Hajarul Aswad tu hitam. Jadi kita pun duduk kamar hitam. Apabila kita pergi Mekah, kita nak pergi kucuk Hajarul Aswad tu, kita select tengok Hajarul Aswad tu, rupa-rupanya tidak hitam. Tidak hitam, tapi warna gelap lah. Nah, lo ni boleh tengok dalam WhatsApp, dia buat besar dah. Yang mana dia tidak hitam. Tetapi semua kala-kala tu seperti coklat berapa, hitam ada, dia mengaruh kepada kehitaman. Hijau hitam, dia batu bercampur. Hajarul Aswad ni. Sebab batu tu bukan daripada batu dunia, tetapi batu tu yang bawa daripada surga untuk diletakkan dia Kaabah. Batu kita disunatkan saja untuk kucuk Hajarul Aswad. Jadi kita kucuk tu kerana apa? Kerana Nabi kucuk. Dia sunat je. Kalau tak boleh pun tak apa, istilah je, lambat tangan je. Lagu tu. Maka dikatakan dia yang hitam, maka jazamlah pada i'tiqadnya. Mana dah kita tahu kita pegang sungguh pada i'tiqad kita, batu kita. Dengan yang demikian itu, demikian kita duduk dengar orang Mekah raya. Kerana tiada dapat sekali-kali dirupakan oleh akal. Jadi kita nak mikir dengan akal kita, sebab kita tak pergi lagi, tak boleh. Begitulah Tuhan. Maknanya kita terupa lagu mana-mana pun bukan. Hak terupa, hak tergambar tu bukan semua makhluk. Tapi kalau dia Tuhan buka, maka macam Nabi kita, dia Mi'raj, dia nampak wajah Tuhan tu, jelas sungguh. Tetapi tak boleh nak wayak lah, sebab dia tak serupa dengan makhluk. Nak wayak lah ke mana? Dia tidak bertokar, dia tidak berudara, dia tidak berair. Sebab semua tu dia buat, Tuhan buat berlaku. Lah gitu. Kalau mari dia akal Tuhan ni bertokar, bukan. Salah. Sebab tu orang Cina, dia semua tokong tu, sebab dia ingat Tuhan tu bertokar sebab tu. Orang India, dia ingat Tuhan ni banyak tangan. Maka dia buat, dia kata Tuhan dia buat tokong tu, ada banyak tangan. Jadi, semua tu bukan Tuhan belaka, tetapi berhala asnam. Dikatakan yang hitam itu, jikalau tiada berdiri hitam kepadanya lah, maka dikatakan yang hitam. Maka tatkala sampai ia ke negeri Mekah umpamanya, terpandanglah ia dengan Hajarul Aswad tu, dan dilihat akan hakikatnya batu Hajarul Aswad itu. Hajarul Aswad itu yang hitam, seperti yang dikhabarkan oleh orang itu jua. Maka hilanglah pada ketika itu i'tiqad yang mengatakan hitam itu berdiri kepada Hajarul Aswad. Lama kini kita terbayar hitam, kalau kita tengok, maka kita terbayar Hajarul Aswad. Boleh kita kata rupa tidak hitam, boleh kata hitam legenda. Jadi kita boleh gambar sebab kita tengok betul-betul. Kerana sudah musyahadah, mata hati kita duduk tengok, duduk perhati tu,
nyata ia dilihatnya pada ketika itu. Tiadalah dilihatnya yang hitam berdiri kepada yang lain daripada Hajarul Aswad. Maka dia tengok Hajarul Aswad tu, maka hilanglah hak hitam hak lain dia pandai tu, duk tuaya hitam Hajarul Aswad. Tapi tidaklah dia kata hitam tu Hajarul Aswad. Sebab kalau hitam Hajarul Aswad, semua benda hitam Hajarul Aswad lah. Dah. Kita tergambar, nampak lagu mana hitamnya Hajarul Aswad tu. Tetapi yang hitam itulah zat Hajarul Aswad. Jadi diri Hajarul Aswad pun tergambar hitam itulah. Tapi ingat hitam tu sifat dia aja. Tak boleh kata hitam tu Hajarul Aswad keseluruhan. Namun kita jumpa tarik kubah hitam, kita kata Hajarul Aswad juga pasal hitam. Dah. Hanya hitam di Hajarul Aswad sahaja. Lagu tu. Tiada lainnya. Maka fahamlah dan selamatlah. Soal. Jika ditanya orang, apakah perbezaan mazhab ahli tasawuf dengan mazhab Mu'tazilah? Mu'tazilah nak keluar. Apa beza ahli tasawuf dengan Mu'tazilah? Jawab. Bahawa mazhab Mu'tazilah yang mengatakan bahawa sifat itu dirijak. Tiada lain daripadanya. Orang Mu'tazilah dia kata sifat itu zat dah. Kalau makhluk dah, biru ni sejadah dah. Apa kesan dia? Apabila kita kata biru ni sejadah dah, maka kita pandai orang lain biru, kita tengok sejadah belakang. Tengok ke langit biru, sejadah tu. Jadi, tu pandangnya orang Mu'tazilah. Dan tiada bertambah atasnya itu, iaitu iktikadkannya dengan istihad. Artinya bersuatu, iaitu seperti bahawa ada bagi zat itu wujud istiqlal. Jadi kita jangan sebaya bahawa wujud Tuhan ni lain daripada sifat dia, lain daripada af'al dia, lain daripada asma' dia. Sebab tiga-tiga tu hanyalah nyata di zat belaka. Di diri Tuhan tu dia kita panggil zat. Kalau diri kita ni tubuh badan. Lagu tu lah. Dan ada bagi sifat itu wujud istiqlal, maka dicampurkan keduanya itu menjadi satu seperti bercampur sakar nabat dengan air. Jadi jangan kita campur sifat Tuhan dengan diri Tuhan tu, campur dua tu ibarat serupa buat air manis, campur gula dengan air. Tidak begitu. Tak ada tergambar gitu dia kata. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada skor Mu'tazilah yang bid'ah fasik. Jadi inilah pandangan orang Mu'tazilah atau kebanyakan orang Melayu berpandangan seperti Mu'tazilah ni yang bid'ah, makna yang mengada-ngada ke Nabi tak kata fasik. Fasik ni punah, tak pakai dengan ketinggian yang amat besar. Jadi beza tu banyak sangatlah. Orang Mu'tazilah ni berbandingkan dengan orang ahli sunnah wal jamaah. Ada pun orang ahli sunnah wal jamaah ni kita kata bahawa sifat Tuhan tu hanyalah nak menyatakan zat Tuhan, menyatakan diri Tuhan. Af'al Tuhan tu nak menyatakan kelakuan Tuhan, kerjaan Tuhan. Dan asma' Tuhan tu hanyalah nak tunjuk gelaran, nak gelar bagi diri Tuhan. Lagu tu. Syahidan bahawa makam tauhid sifat inilah makam yang tetap dan rosih. Maka tatkala sudah habis segala tajalli sifat itu dalam hati,
maka dianugerahkan Allah Ta'ala akan dia pada ketika itu kuat yang dapat ia menanggung akan tajalli zat. Jadi apabila kita ceria dalam hati kita, nampak sifat-sifat ketuhanan khususnya hak nyata di kita, seperti hayat, hidup, ilmu, tahu, kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, sama mendengar, basar, melihat, kalam berkata-kata. 7 sifat ni sifat yang nyata di kita. Tetapi sifat ni sifat Tuhan. Apabila dia nyata di kita, maka berlaku beberapa perbezaan. Misalnya kalau nyata hayat. Hayat Tuhan ni bukan ruh nyawa. Kita ni hayat kita, nyata kita ni mesti ada ruh, mesti ada nyawa, mesti ada nafas. Ilmu di Tuhan itu meliputi banyak tidak terhingga. Bahkan kita kata kalau nak tulis ilmu Tuhan ni, ambil segala rati kayu dalam dunia ni, kecoh air laut, terkering air laut juga, tak habis lagi ilmu Tuhan. Luas. Kita mengaji skepel, duk berasa kita udah ulama besar. Kecek dengan orang aku tahu, aku bijak, aku pandai, aku excellent, macam-macam kita kata. Dakwa kita, seolah-olah kita ni pandai sangat. Terutama lah ni berlaku kepada orang-orang mengaku Wahabi tu, mengaji hadis. Seolah-olah dia tahu sangat dah hadis ni. Padahal boleh ingat bahawa butir hadis baru. Jika dikehendaki Allah Ta'ala, makam inilah makam tajalli zat ni yang menyampaikan orang yang arif itu kepada makam yang di atasnya, iaitu makam tauhid zat. Maka baru dia faham kalau siapa sini bahawa Tuhan ni esa, diri Tuhan ni esa. Maknanya apabila sebut Tuhan Allah so, baru kita faham. Ni dak. Apabila kita sebut Tuhan, duk sebut orang kafir sembah tu Tuhan. Sedekah dia sembah tu bukan Tuhan, makhluk belaka. Cuba tengok. Siapa dia sembah? Tuhan selain pada Islam. Jadi sesak ramai kita ni Kristian. Tengok ramai orang kita masuk Kristian, kerana dia kata Kristian pun sembah Tuhan juga sebab dia sebut God. Ingat, orang Kristian dia kata Tuhan dia ada anak, ada bini. Ada anak, ada bini ni bukan Tuhan, manusia. Bukan dia kata Nabi Isa tu Tuhan. Nabi Isa tu digelarkan Jesus Christ. Dia kata Tuhan. Orang dia kata Tuhan. Jadi, hak dia sebuah tu bukan Tuhan. Begitu juga hal lain. Begitu juga hal lain, misal kita kata orang Yahudi, dia kata bahawa Tuhan tak ada anak. Pada lagi dia kata malaikat tak anak perempuan Tuhan, macam-macam. Kalau lagi tu bukan Tuhan. Sebab itulah kita dalam Islam, dalam surah Al-Ikhlas tu, kita kata lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mana Tuhan itu dia tak beranak, dia tak ada anak. Ni nak menolak daripada faham orang Kristian. Sesat. Lepas tu orang Kristian dulu tu ada Nabi juga. Nabi royak lain, dia amal lain. Kalau kita lah ni lah, Nabi royak kita, dia kata aku tinggal kemung tu dua tu, kalau mau pergi selama-lama tidak akan sesat, iaitu Al-Quran dan hadis. Kita hari ni tak sih pergi pada khair hadis, tak sih buat sebenarnya khair suruh, sebenarnya hadis suruh. Kau duk balah, mu kata mu betul, aku kata aku betul.
Sedar kita nak turut hadis tu, mesti kita turut ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah ni ulama kita ada 4 orang aja. 4 orang tu je. Siapa dia tu ulama tu baru kita boleh turut. Siapa dia ulama tu? Nombor satunya hak kita duk turut ni Imam Syafi'i. Yang keduanya Imam Ahmad Ibnul Hanbal ataupun Hanbali. Yang ketiganya Imam Maliki. Yang keempatnya Imam Hanafi. 4 ni je kita boleh turut. Tu pun kita kena pilih. So daripadanya untuk buat satu-satu ibadat. Katalah kita semaya nak turut siapa? Syafi'i. Boleh? Nak turut Hanbali? Boleh. Tetapi kita turut belakang. Tak boleh jepuk situ, jepuk sini, tak boleh. Ambil semaya nak turut Hanbali. Semaya nak turut Syafi'i, tak boleh. Semua syarat rukun hak batal tu kena ambil hak imam tadi lah. Sama ada kita nak guna Syafi'i ke, guna Hanbali ke, tu bebas. Tapi jangan keluar daripada 4 ni, kerana kalau keluar daripada 4 ni, kita bukan lagi ahli sunnah wal jamaah, tetapi ahli punah wal Quran. Punah kan. Lagu tu. Jangan turutlah apa Syiah, apa itu tu. Tapi jangan kata ke dia, ikut dia nak buat lagu mana. Kalau kita nak perangi orang kafir. Sebab betul-betul sesatnya orang kafir. Kalau kita nak dakwah kepada orang kafir. Sebab orang kafir tidak semua Tuhan. Dia ada semua tu makhluk sahaja. Lah kata. Boleh kata? Boleh. Kalau dia semua tu Tuhan. Bapa kita panggil Tuhan, sedangkan dia semua bukan Tuhan. Bapa kita panggil Tuhan. So kita nak soal diri kita. Jangan panggil Tuhan. Kena panggil berhala ataupun dalam bahasa Arab asnam. Mau orang Cina semua berhala, kita kata. Mau orang Hindu semua berhala. Kalau takut sebut berhala, makhluk. Mau semua makhluk. Tokon di batu kayu tidak makhluk. Lah kata.